الحمد لله القائل ولتكملوا العدة تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وأسوتنا وقدوتنا وأنت مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat jamaah yang dihormati sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi kesempatan untuk kita berada di bulan Syawal, bulan yang diraihkan dengan kemenangan setelah kita berjaya menentang musuh dalaman yang ada pada kita sepanjang sebulan Ramadan yang lalu. Bagi yang meraihkan Syawal dan yang menyambung dengan puasa 6 di bulan ini, ucapan yang sepatutnya kita sebut bagi meraihkan Aidil Fitri adalah ucapan minal a'idin wal fa'idin kullu amin wa antum bi khair. Dan bukannya kita sebagai orang yang menyambung ucapan yang selalu kita dengar, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Ucapan itu ucapan yang tidak ada faedah, ucapan yang kita menyambung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat ialah minal a'idin wal fa'idin kullu amin wa antum bi khair. Susah kita nak ubah kerana menjadi adat turun temurun. Kita seringkali disogok dengan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Apa zahir apa batin, wallahu a'lam. Itu pun tak faham. Alhamdulillah, kita berada di masjid ini. Kebiasaannya kita mendengar, biasa ustaz lepas raya. Hak tu selalu kita dengar. Lepas raya orang tak ada. Sebab ada yang kembali menyambung pertapaan. Ada yang lepas masuk 2 Syawal, dia sambung petapa di Bukit Larut. Selama setahun, puasa tahun depan dia turun balik penuh masjid. Ada yang bertapa di Gunung Jerai, ada juga. Di Gunung Tahan, Gunung Everest ada, hilang terus. Gunung Everest langsung tak jumpa balik raya puasa tahun depan. Mari penuh balik. Adakah dia perkara biasa? Dia tak biasa, dia luar biasa. Kalau biasa, lepas raya penuh balik masjid, itu kita anggap perkara biasa. Di luar biasa, lepas raya masjid balik seperti asal, sudah surau macam masa balik, ini perkara luar biasa yang tak sepatut berlaku kepada umat Islam. Muslimin jamaah rahimakumullah, sebelum kita menyambung dalam bab yang kelima, al-babul khamis fi bayanil uqubati liwat, bab yang kelima, akibat seksaan bagi orang yang berbuat liwat. Saya kira saya ambil satu dua perkara yang hari ini antara isu yang paling besar adalah isu yang sedang berlaku di Mesir. Tuan-tuan, di kalangan umat Islam di Malaysia, berapa ramai yang rasa bersimpati, yang rasa nak baca doa, nak pergi mungkin tak mampu. Kita orang Melayu sebut mati ketak itu. Nampak pasal mati, mati. Duduk di mana pun mati. Pembesar negara mati,
Rakyat biasa mati. Jawatan besar mati. Pecacai mati. Kaya mati. Miskin mati. Orang sihat mati. Sakit patah hari. Maknanya kalau kita tak rasa simpati, sekurang-kurangnya membaca doa untuk ikhwan muslimin yang hari ini telah pun diadakan mesyuarat kabinet kerajaan haram Mesir untuk mengharamkan ikhwanul muslimin. Bagaimana pengaruh disebut dulu, pengaruh Yahudi yang terlampau sikit jumlahnya, mereka berjaya menghancurkan umat Islam. Suasana yang berlaku, ulama penghafal Al-Quran dibunuh. Hari ini hari Senin, hari Sabtu, pagi Jumaat yang lepas, ketika sembahyang subuh ditembak terampang, mati 300 orang. Mati ketika sembahyang subuh di masjid, ditembak oleh rejim Fatah Sisi, yang hari ini Yusuf Qaradawi menggelarkan jelmaan Fir'aun di alah baru. Bayangkan suasana. Mungkin rakyat Mesir menjadi satu kejutan. Mereka meminta Mursi jatuh, tukar kerajaan dalam keadaan aman. Rupa-rupanya Islam semakin dihina. Fatah Sisi memijak Al-Quran. Adli Mansur memijak Al-Quran sebagai satu penghinaan yang paling besar. Apabila rakyat kita meminta untuk diadakan sidang parlimen tergempar, sampai ke hari ini belum lagi keluar pernyataan. Tapi yang terdengar pernyataan yang paling biadab daripada Puteri UMNO menyatakan biar kerajaan sesama kerajaan G to G, go to go, government to government berbincang. Maknanya ada pihak negara kita yang mengiktiraf kerajaan haram di Mesir. Mengiktiraf itu mana mereka mengiktiraf Israel, mengiktiraf Yahudi Kristian sebagai agama Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling biadab daripada Fathul Bari. Tuan-tuan, ini suasana yang sedang kita hadapi. Krisis keimanan dah hilang di kalangan umat Islam. Timbul pelbagai perkara di bumi kita di Malaysia, timbul kes anak-anak hilang. Timbul kes bunuh dengan senjata api. Boleh dengan kata boleh sewa. Jaga cikgu, tak puas hati jaga. Jaga, saya sewa pistol 3 jam ya. Jaga, siapa-siapa tak puas hati ya, jaga lagi. Bedai habis. Bedai. Dah, pistol boleh sewa. Kita belum, itu perkara biasa. Berlaku letupan bom ingatkan di Thailand, di Kelantan, seorang kerani mati akibat letupan bom. Kita minta pihak berkuasa menjalankan hukum yang setimpal. Oh, jenayah ni perkara biasa, kata Ketua Polis Negara. Tuan-tuan, tak tahu nak harap apa lah. Bukan sekadar itu, bahkan agama semakin kacau bilau. Berlaku di Johor, tuan-tuan. Semua sedia maklum bagaimana surau di sebuah resort. Kita sangkakan resort itu pemilik dia orang bukan Islam, rupanya Islam Singapura. Hari dibuat tangkapan, hari pertama, hari kedua sampai di reman, dia tidak didahkan dalam media massa, tak menyebut nama pemilik resort tersebut. Hasil desakan masyarakat umum, desak dia umumkan bahawa pemilik resort itu adalah pemiliknya orang Singapura, berbangsa Melayu, beragama wallahu a'lam. Membenarkan surau, jadikan tempat ritual agama Buddha. Dibuat tangkapan dan keluar pernyataan daripada, nampak kenal tak Noh Gadut? Aku tak kenal tahu manusia mana tu. Noh Gadut ni siapa dia? Tak tahu. Dia bukan bekas mufti. Dia nama yang sama, orang lain. Mau pernyataan, dan dia orang itu telah pun dibebaskan, ditarik PR-nya, dan dia mengatakan surau itu akan dirobohkan. Maknanya mudah. Tuan-tuan, maknanya mudah. Buat dosa dalam surau, roboh. Buat dosa dalam masjid, roboh. Mudah sangat tempat ibadah nak dirobohkan. Alasannya arah kiblat lain. Sejak bukan dia mungkin bina pada dia
kes ni surah tu baru bina sebenarnya. Contoh berlaku kes tu 10 hari bulan. Contohlah 10 hari bulan. Surah tu baru siap 9 hari bulan. Itu bahasa mudah je lah. Sedangkan surah tu dah lama. Kenapa tak timbul isu masa mula-mula dibina? Saya bani pernyataan, saya tulis dalam Facebook, tuan-tuan, dalam Twitter kepada Noh Gadut. Tak tahu Noh Gadut ni orang mana. Saya tanya dia, bilakah kerajaan Malaysia akan melantik seorang mufti dalam negara kita? Ada orang jawab, oh dah lantik ustaz, ramai dah. Mana dia mufti? Tolong tunjuk siapa dia. Mufti mana yang ada di Malaysia? Ada mufti. Perak ada mufti? Tak ada. Kedah tak ada mufti. Perlis lagi tak ada. Buat fatwa pengharaman shisha, lepas dia haram, lagi berlapak tunggu. Maknanya orang dah berani bercanggah. Betul, mufti yang ada bukan layak, tidak layak digelar sebagai mufti. Ini suasana yang ada. Muslimin jamaah rahimakumullah. Suasana yang ada berlaku bila? Di bulan Ramadan, di bulan Syawal. Macam ada satu perancangan untuk nak menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang benda kita semua terkejut, pakat terkejut. Saya tak terkejut, benda biasa. Itu benda biasa. Pasal apa? Pasal benda tu Islam dianggap sebagai agama ritual. Islam dianggap sebagai agama sembahyang saja. Ni dia pun, orang ni pun mungkin jahil, sama ya sembahyang. Islam sembahyang, Buddha pun sembahyang, bos sekali je senang. Tak. Untung juga boleh sewa surau tu. Berapa duit sewa Allah Alam. Tak. Ini suasana yang sedang berlaku, penghinaan demi penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan jangan terkejut. Bagaimana sambutan Syawal kalau tuan-tuan tengok TV, tengok media massa, bahkan iklan raya pun dah menjadi iklan yang mencemar kemuliaan sambutan Aidilfitri. Macam-macam iklan, rancangan televisyen yang terlampau banyak sehingga masyarakat tidak lagi menjadikan Aidilfitri sebagai bulan untuk kita muhasabah diri, bulan kita mendekatkan persahabatan, mengenali kawan karib, ziarah menziarahi, tak ada dah. Tuan-tuan, apatah lagi anak muda, kalau tuan-tuan pasal lah. Tuan-tuan, saya marah anak saya. Anak kita tak apa, nak jalan dengan bapa umi, tolong tinggal handphone dalam kereta, tutup, boh lelaki simpan. Tuan-tuan, kita pergi rumah jiran, rumah kawan-kawan, nak sembang anak-anak payah dah. Ayah dengan handphone dia, mak dengan handphone, dengan Facebook, dengan apa, WeChat, apa benda? Tak kerti. Sebutkan dia lah. Yang baru apa dia? Talk apa? Apa benda kan? Katok apa? Katok. Apa dia? Tahu dia. Tak sembang pakai macam wedding tu. Apa dia? Tak tahu. Sopa saya, entah sopa bagus ya. Biar kita bengong tu tak apa. Tak dosa bengong batu. Kita pergi ziarah rumah kawan, kawan lama tak jumpa. Sembang-sembang aja, kejap ustaz. Kejap ustaz. Nak balik sembah. Aku tak nak balik. Duk ustaz, duk kalau tak mau aku tunggu hang lama sembang-sembang, sembang SMS. Dah. Kita handphone dah juga tak ada, boh kata nak meraihkan kawan-kawan lama. Anak-anak muda kata kita pergi sembang, buat jaman hari raya, ziarah tengok. Oh, kita sembang gini, dia dalam handphone. Bagaimana perancangan Yahudi berjaya mengkucak-kacirkan perpaduan di kalangan umat Islam. Dengan handphone pun kita kalah. Facebook, lagi teruk. Tu yang masuk dalam satu khutbah Jumaat, tajuk dia handphone dan Facebook. Bagaimana dua benda ini boleh merosakkan rumah tangga, merosakkan ukhuwah di kalangan umat Islam. Tak ada. Bahkan Facebook pula ada suami isteri yang baru kahwin, yang lama kahwin, buh gambar berpeluk-peluk dalam Facebook, hantar kat kawan. Oh, kawan jawab mesranya. Saya kata bukan mesra, ni nak tunjuk filem Lucah Free. Oh, marah kita pula. Ustaz jangan biadab. Bukan biadab, cerita hang nak peluk, nak gomoy, nak romen ke, hang masuk bilik, tutup pintu, tutup lampu.